Ramadan ni kan sebenarnya pada jelajah kita akan meningkatkan amalan ibadat kita lah. Antaranya lain solat sunat dan sebagainya, tarawih, baca Quran. Tapi baca Quran ni kalau kita berikan pengkhususan sikit kan, bagaimana untuk kita memastikan Al-Quran itu benar-benar diiktiraf? Adakah benar yang kita baca itu adalah Al-Quran yang betul, yang ditusahkan oleh pihak-pihak yang tertentu? Jadi kita nak berkongsi kepada anda sebenarnya pihak Kementerian Dalam Negeri antara kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk menentusahkan sesuatu Al-Quran tersebut, dan bagaimana sebenarnya inisiatif daripada mereka untuk menjaga ketulinan mushaf Al-Quran ini. Jadi hari ini untuk kita membawakan topik sifar Al-Quran tanpa perakuan KDN, kita membawakan Encik Nik Yusaimi Yusof, Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Encik Nik. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Encik Nik mungkin boleh mulakan dengan serba ringkas berkenaan dengan fungsi KDN dalam menentusahkan pengeluaran Al-Quran itu di Malaysia. Baik, alhamdulillah ya, menjelang sambutan Nuzul Quran besok, kita diberi peluang untuk bersiaran pada pagi ini, dan sudah tentu kita ingin memperjelaskan bahawa Kementerian Dalam Negeri mempunyai satu bahagian, iaitu bahagian penguatkuasaan dan kawalan, itu di mana kami berada, dan kami ini bertanggungjawab untuk melaksanakan akta, ya, satu akta yang dipanggil Akta Pelaksanaan Percetakan Teks Al-Quran. Jadi di bawah itu telah menggariskan beberapa perkara yang perlu dipatuhi untuk kita dalam mengurus hal ehwal berkaitan Al-Quran di dalam negara kita. Sebenarnya kita mempunyai pengalaman yang cukup baik, ya, dan banyak negara di sekitar kita cuba mencontohi apa yang dibuat di Malaysia ini. Dalam kita memastikan Al-Quran itu sahih, terpelihara kandungannya sebagaimana ia diperturunkan, maka kita mempunyai struktur-struktur tertentu. Bermula dengan permohonan, ya, permohonan daripada pihak-pihak yang ingin menjual, mengimport ataupun mengedar Al-Quran. Mereka perlu memohon dengan KDN terlebih dahulu, dan apabila memohon, kami akan proses, ya, proses dengan yang kita namakan disemak melalui Lajnah Tasih Al-Quran, ataupun dengan kata mudahnya ialah satu jawatankuasa penyemakan kandungan teks Al-Quran itu. Jadi apabila kita mendapat tugasan melalui permohonan tadi, kita akan menyemak yang terdiri pada ahli-ahli ni, ahli-ahli Quran, hafazan yang pakar di negara kita ni. Jadi mereka ni akan menyemak mushaf tersebut dan mengenal pasti apa-apa kesalahan yang ada. Kalau tak ada kesalahan, maka sama ada struktur ayat, kesalahan dari segi ayat, tajwidnya, barisnya. Kalau tak ada, maka Al-Quran itu boleh disyorkan kepada satu peringkat lain, iaitu Lembaga Pengawalan Pelaksanaan Percetakan Al-Quran, atau disebut ringkasnya LPPPQ. LPPQ. Lembaga ini akan mengeluarkan perakuan kepada Al-Quran yang lulus dari segi semakan, tiada mengandungi kesalahan, maka lembaga akan keluarkan satu perakuan. Jadi perakuan itu melayakkan supaya Al-Quran itu boleh dicetak, diedar, diamal dan dibaca di dalam komuniti, di dalam negara kita. Okey. Saya difahamkan juga LPPQ ini terdiri daripada 15 orang anggota. Betul. Kalau Tuan boleh kongsikan dengan lebih lanjut, siapakah antara anggota yang mengikuti LPPQ ni? Boleh. Anggota yang mengikuti LPPQ ni ialah anggota yang dilantik oleh raja atau sultan di negeri masing-masing untuk menganggoti LPPQ. Dan bagi negeri yang tidak beraja, maka ia dilantik oleh Yang di-Tuan Agong. Pelantikan ini yang kita ada sekarang ni, keahlian LPPQ ni ialah terdiri pada mufti-mufti sebenarnya, mufti-mufti negeri. Itu sendiri sebagai ahli lembaga LPPQ. Jadi setiap kali apabila bersidang, maka mufti ini akan duduk sebumbung dengan kita dan kita memperhalusi
apa-apa juga kemaslahatan berkaitan isu-isu Al-Quran dalam negara, sama ada perlu menggariskan satu arahan baru, garis panduan baru, ataupun menilai sama ada Quran-Quran yang telah disemak itu wajar diberi perakuan atau tidak. Jadi jika diberi perakuan, maka selepas daripada itu pihak KDN akan berhubung balik dengan pemohon tadi, sama ada dia adalah penjual, pengimport ataupun pengeluar Al-Quran itu sendiri, untuk dia mengambil langkah seterusnya lah bagi mengeluarkan, mencetak Al-Quran tersebut sebagaimana yang telah diluruskan. Jadi untuk tujuan itu, Shu dan Rizwan, sebenarnya kita dalam apa yang disebutkan oleh sebagai perakuan lembaga tu, ingin saya berkongsi di sini. Apabila lembaga tu telah meluluskan perakuan, maka ini COP ini akan diberi. COP ini sebenarnya COP unik. Dia mempunyai nombor siri yang tertentu yang di mana hanya satu mushaf saja akan memiliki satu nombor siri unik. Jadi perakuan ini sah untuk dicetak selagi ia tidak mengandungi ataupun dibuat pindaan. Selagi tidak dibuat pindaan. Maksudnya, jadi tanggungjawab kita sebagai pembeli harus melihat dulu dalam ini biasanya dalam layan akhir, layan kedua atau akhir akan ada nombor siri ini. Kena pastikan bahawa ada setiap mushaf atau naskah Al-Quran yang kita nak beli ada nombor siri ini, dan di luarnya untuk memperaku lagi bahawa itu adalah nombor siri yang sah, pihak KDN menyediakan hologram. Menyediakan hologram. Memang mudah sangat nak kena pasti Al-Quran yang sahih disemak, diperaku dengan Al-Quran yang tidak diperaku. Sangat mudah sebenarnya. Tengok kepada dua perkara, COP siri dan juga hologram. Ini termasuk dengan tafsir sekali atau hanya ayat Quran saja? Termasuk tafsir sekali. Akan disemak juga. Akan disemak juga. Akan disemak. Kita bekerjasama dengan JAKIM. Sebenarnya untuk tafsir ni, yang mempunyai tafsir dan ayat teks Al-Quran, tafsir itu akan kita, permohonan memang melalui KDN, tafsir itu akan diminta pihak JAKIM menyemaknya, tafsiran dalam Al-Quran tersebut, dan biasanya kita berpandukan, lembaga telah memutuskan apa-apa juga tafsiran terhadap Al-Quran hendaklah menggunakan garis panduan yang ditetapkan sebagai pimpinan Ar-Rahman. Itu, dan tulisan teks Al-Quran itu mestilah menggunakan gaya penulisan resam Usmani. Lain-lain tu tidak diperaku dalam negara kita. Cuba tengok buka sikit yang perakuan Usmani kalau kita nak boleh berikan gambaran kepada resam Usmani. Okey, ini antara gaya penulisan lah resam Usmani. Yang ada tanda-tanda ni sebab ini adalah Quran tajwid bawakaf ibtida. Di mana kalau saya nak terang sikit, merah ni kita berhenti di tempat kita berhenti dan kita meneruskan bacaan. Tapi bila hijau ni kita membaca, kita berhenti di sini dan kita kena ulang ayat di mula-mula ni untuk sambung balik. Itu inovasi lah. Dalam Al-Quran pun ada inovasi. Tapi inovasi itu tidaklah semestinya boleh menggugat ataupun mengubah ayat itu. Cik Nik, bagaimana pula dengan mekanisme pengawalan dan juga tindakan penguatkuasaan kepada Al-Quran yang telah pun dicetak yang berada di pasaran? Okay. Kami di KDN melancarkan satu inisiatif yang kita panggil ke arah sifar Al-Quran tiada perakuan KDN. Di dalam inisiatif ke arah sifar Al-Quran tiada perakuan KDN ni, kita menjalankan beberapa aktiviti. Salah satunya ialah aktiviti penguatkuasaan yang kita panggil Ops Mulia. Kita panggil Ops Mulia, di mana kita mempunyai cawangan di seluruh negara. Dan dalam Ops Mulia ni kita akan memeriksa premis-premis jualan, premis penyimpanan, premis-premis pencetakan Al-Quran. Bagi memastikan mereka melaksanakan aktiviti mereka di dalam lingkungan akta yang kita dan permit yang kita beri. Untuk pencetak, kita keluarkan lesen mencetak teks Al-Quran ataupun dipanggil LMC teks Quran TQ. LMC PQ. Jadi kalau mereka yang tak punya lesen,
mereka tak dibenarkan mencetak ataupun melakukan apa-apa kerja dalam membantu proses pencetakan itu. Ia dah menjadi kesalahan dan lesen mencetak ni dikeluarkan pada syarikat Muslim sahaja. Dan barang urusan berkaitan teks Al-Quran digariskan supaya dibuat oleh syarikat Muslim sahaja. Bagaimana dengan pelupusan Al-Quran? Adakah yang dilaksanakan oleh pihak KDN juga? Ya, sebenarnya apabila kita buat pemeriksaan tersebut, sudah tentulah kita akan menemukan pelbagai bentuk Al-Quran lain, resam penulisannya lain, tiada perakuannya. Jadi kita terpaksa menyitalah Al-Quran ini kerana dia berlawanan daripada perakuannya, tidak mempunyai perakuan. Kita mengumpulnya dan kita membuat satu proses pemulihan yang kita panggil pemulihan bagi tujuan pelupusan. Dan untuk proses pemulihan ini kita gabung sekali sebenarnya Al-Quran yang tiada perakuan dan juga mana-mana orang menyerahkan Al-Quran mereka yang rosak, yang tidak sesuai dibaca dan sebagainya, kita lakukan proses pemulihan. Di mana proses pemulihan itu kita menukarkan teks Al-Quran itu yang kita banyak amalkan sekarang ialah dia ada pelbagai teknik sebenarnya untuk pemulihan Al-Quran bagi tujuan pelupusan ni. Dia ada yang teknik melalui menukar Al-Quran itu menjadi abu. Itu yang selalu kita tengoklah kan? Ya, itu yang selalu tengok. Tapi teknologi berkembang. Teknologi berkembang dan ada teknologi baru ialah dia panggil proses de-inking. Iaitu kertas Al-Quran itu dihilangkan dawat dia. Dawat dia dan kertas itu diproses, digunakan balik bagi tujuan urusan untuk membuat Al-Quran. Dan ink yang dicairkan tu, yang dihilangkan tulisan Al-Quran tu dilepuskan sangat minimal, sikit saja. Dilupuskan mengikut tata cara yang digariskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, secara ringkas bagaimana orang ramai boleh menghantar Al-Quran yang ingin dilupuskan kepada pihak KDN? Okey, boleh saja sebenarnya. Kita ada cawangan, ya, bahagian pengawasan dan kawalan ada cawangan di seluruh negeri dalam negara, baik di Sabah, di Sarawak, di Perlis, di Johor dan sebagainya. Jadi mereka boleh sahaja berhubung dengan kami untuk tujuan penghantaran, sama ada hadir sendiri ke pejabat dan menyerahkan Al-Quran yang mereka ingin lupuskan. Ataupun mereka boleh berhubung dengan kami melalui laman web www.aduanpk.moha.gov.my. Kalau nak jelaskan lagi, hubungilah kami di talian 03 8000 8000 untuk bertanyakan. Tu dia dah ada dah. Dah ada dah. Kan kalau macam kadang dulu kalau kita pergi mana ada Dogi Yasin banyak tu Al-Quran kadang-kadang kan. Tak ada perakuan ni baik juga kan. Kalau Yasin tu kita kategorikan dia sebagai dia mempunyai teks Al-Quran bahasa Arab, tetapi dia tak cukup sifat dia untuk dijadikan Al-Quran. Itu tak apa. Dia dikira sebagai bahan Al-Quran. Bahan Al-Quran. Nak kata tak apa, tak boleh juga, Syu. Sebab bahan Al-Quran ni, kalau salahnya dia ada tak mengikut garis panduan, lain maksudnya. Jadi kalau kita was-was pun kita boleh berhubung tadi di email pihak KDN untuk disemak dan disiasat lanjut. Okey, banyak sebenarnya kita boleh panjangkan lagi perbincangan mengenai Al-Quran ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Nik Yusaimi Yusof, Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, ini berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan peranan KDN dalam menerbitkan Al-Quran dan juga pelupusan Al-Quran. Terima kasih banyak-banyak Cik Nik.